Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di ribatnya pada pagi Ahad 12 Zulqa'dah tahun 545 Hijriah sebagai berikut. Wahai gulam, belum sah kecenderunganmu kepada Allah Azza wa Jalla, dan engkau pun belum jelas mahu berdiri di sampingnya, kerana siapa yang mendakwa mahu berada di samping Allah lalu dia masih ingat kepada yang lain, maka batallah dakwaannya. Yang mahukan dunia memang ada banyak, dan yang mahukan akhirat memang terlalu sedikit. Dan yang ingin berdamping dengan Allah Azza wa Jalla yang benar-benar dalam kemahuannya adalah lebih sedikit dari yang sedikit. Sedikitnya bilangan mereka, atau hampir tidak ada sama sekali, itu memang sudah ketara. Mereka ini boleh dihitung dengan jari. Dan kalau terdapat seorang sahaja dari mereka, akan menjadi rebutan orang ramai, seperti logam yang di dalam bumi, atau raja yang menguasai negeri. Sebab orang-orang inilah yang dikatakan tonggak negeri dan rakyat. Dengan mereka ditolak bala, dengan mereka dipohonkan hujan, dan dengan mereka Allah akan menurunkan hujan pula, dan dengan mereka bumi akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pada mulanya mereka akan melarikan diri dari suatu kemuncak ke kemuncak yang lain, dari suatu negeri ke negeri yang lain, dari suatu keruntuhan ke keruntuhan yang lain. Setiap mereka kenal suatu tempat mereka. Setiap mereka kenal suatu tempat mereka, akan berpindah kepadanya. Mereka akan membelakangi semua mata benda dunia di belakang mereka, dan menyerahkan semua kunci-kunci dunia pada ahlinya. Mereka terus berkeadaan serupa itu, sehinggalah terbina istana-istana di sekeliling mereka, dan sungai-sungai pun mengalir dalam hati mereka, dan di keliling mereka terdapat tentera Allah. Setiap satu daripadanya menjaga mereka, dimuliakan mereka dan dipelihara mereka, dan mereka bercampur gaul dengan manusia. Tetapi semua itu dari belakang akal mereka. Maka ketika itu berdampingnya mereka dengan manusia adalah suatu kefarduan. Mereka sebagai tabib, doktor, sedang semua orang sekelilingnya adalah pesakit-pesakit yang akan dirawatinya. Celaka engkau. Engkau mengaku bahawa engkau adalah salah seorang dari mereka. Apa tandanya? Apa tandanya engkau dekat dengan Tuhan dan engkau mendapat kelembutannya? Di tingkat manakah engkau berada dengan Allah Azza wa Jalla? Atau di maqam manakah? Apa namamu dan panggilanmu di alam malakut yang tinggi itu? Bagaimana ditutup pintumu setiap malam? Makan minum apakah semuanya mubah, halal yang mutlak? Ketika engkau berbaring dengan dunia atau dengan akhirat, ataupun berdekatan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang teman kemesraanmu di masa penyendirian?
siapa yang menemanimu di dalam khalwat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada majlis yang ke-12 ini, Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah ingin menjelaskan tentang golongan yang mendakwa bahawa mereka dekat dengan Allah, dan termasuk setiap manusia. Keseluruhan manusia mengatakan bahawa Allah sayang pada mereka, dan mereka juga berkata dan mendakwa bahawa kami menyayangi Allah, kami mentaati Allah, kami hamba-Nya. Maka apakah dakwaan kita selama ini, benar ataupun salah? Kita sentiasa berkata dan meyakini bahawa Allah bersama dengan kita. Dan Allah Ta'ala juga menyebutnya dalam firman-Nya bahawa Allah Ta'ala sentiasa bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia, Allah, sentiasa bersama kamu di mana pun kamu berada. Maka apakah dakwaan kita benar? Bahawa kita ingin mendampingi Allah, mendekati Allah. Dan ibadat yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan untuk mendapat redha Allah, kasih sayang Allah. Maka kita perlu melihat dan menilai kembali. Sebagai satu muhasabah, sebelum datang hari penyesalan nanti. Benarkah kita menyayangi Allah? Dan benarkah Allah Ta'ala menyayangi kita? Kerana kedua-dua natijah ini akan memberikan kebahagiaan sebenar. Bila seseorang itu menyayangi Allah, maka Allah permudahkan seluruh urusannya. Dan bila mana seorang itu disayangi Allah, maka Allah akan tumbuhkan kelazatan dalam semua ibadatnya. Bila kita sayang Allah, maka seluruh ibadat kita, ketaatan, kehidupan dunia kita dipermudahkan oleh Allah. Kalau saya mendakwa saya sayang Allah, senang bagi saya untuk bangun tahajud. Sebab itu cinta. Senang bagi saya untuk solat berjemaah. Senang bagi saya menuntut ilmu. Senang bagi saya menerima qada dan qadar Allah. Maka saya akan memperolehi kemudahan dalam hidup dan kebahagiaan. Manakala bila Allah sayang pada saya pula, maka Allah balasnya dengan kelazatan dalam setiap ketaatan. Sebab itu kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyas salat qurrata ain. Dan dijadikan sembahyang itu penenang hatiku. Dan kerana itu disebut dalam hadis yang banyak tentang kelazatan dalam ibadat. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan. Siapa yang ada padanya sifat-sifat ini akan mendapati kemanisan iman. Maka apa yang disebut oleh Nabi SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul menjadi keutamaannya pada semua perkara. Allah dan Rasul keutamaan, prioriti. Maka kalau kita sayang Allah, maka mudah segala urusan ibadat kita pada Allah, dan mudah segala urusan hidup kita. Sebab kita menerima takdir dengan mudah. Allah beri ke Allah tak bagi kita itu sama sahaja. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, idza kana ata'uhu wa man'uhu iyyaka 'indaka sawa' faqad balaghtal ghayata min hubbihi. Kalau sekiranya pemberian Allah dan juga bila Allah tak beri kepada kamu itu sama di sisi kamu, maka kamu telah mencapai matlamat cinta pada Allah. Artinya bila kita sayang Allah, hidup ini kita nampak mudah. Tak ada kita nak fikir pecah kepala, pening kepala. Allah mudahkan. Apatah lagi bila pegang kita kepada tawakal pada Allah. Apatah lagi bila kita pegang kepada qada, redha dengan qada Allah. Dan memang takdir saya macam tu. Kita pinang orang sebagai contoh, ditolak, Allah nak pergi lebih baik. Kita meniaga, rugi, Allah nak pergi keuntungan yang lebih baik. Kita misalnya dibuang kerja atau sebagainya, kita yakin Allah nak bagi rezeki yang lebih lapang pada kita. Lihat hidup kita mudah.
Tapi orang yang tidak terima qada takdir Allah, hidupnya susah. Dan orang yang tidak dipermudahkan baginya ibadat pada Allah, hidupnya akan susah. Sembahyang yang susah, baca Quran yang susah, menuntut ilmu yang susah. Sebab dia tidak benar dan dakwahnya mencintai Allah, maka dia akan dapati hidupnya sukar. Sebagai balasannya, bila Allah sayang kita, Allah campurkan kemanisan. Itu mukaddimah. Siapa pun yang masuk dalam kecintaan pada Allah, Allah beri kemanisan. Dan tidakkah kita, Allah dah beri satu contoh. Waktu tuan-tuan sayang pada seseorang, bukankah ada kemanisan dalam hati kita? Waktu kita bercakap, dia rasa manis. Walaupun ditanya apa khabar je. Apa khabar? Dia mesej je Assalamualaikum. Assalamualaikum dia ternyata lain daripada Assalamualaikum orang lain. Sebab dia kekasih kita. Dia sebut Assalamualaikum. Kalau tuan-tuan pandang wajah kekasih tuan-tuan, sama ada isteri kita, anak-anak kita, ataupun siapa saja yang kita cinta dan kasih, tengok wajahnya, kita pun rasa gembira, seronok. Kita tengok benda yang kita suka. Kalau tuan-tuan suka kereta, tuan-tuan tengok je kereta, tuan-tuan dah rasa kemanisannya. Walau belum beli. Ni orang minat kereta. Kalau orang minat tanah pula, ditunjuk tanah je. Ni tanah 2 ekar. Tengok dah rasa manis. Belum beli. Belum akad. Orang yang suka melancong, tengok sungai, tengok laut, tengok gunung. Dia tengok je gunung belum panjat, dia dah rasa seronok, gembira. Ada kemanisan. Ada kemanisan baginya. Yang suka naik kapal terbang, memang suka sangat naik kapal terbang. Memang tiap-tiap hari dia saja naik kapal terbang, naik turun, macam tu je. Tuan-tuan, dia beli tiket dah rasa seronok, belum lagi naik. Bila kita cinta, mukadimahnya kita akan rasa seronok, gembira. Mesejnya kita suka, tengok suka, maka semuanya kita nampak sempurna. Apatah lagi orang cinta pada Allah. Kalau orang cinta pada Allah, yang pertama Allah beri pada dia, semuanya dia rasa manis. Dia tengok Quran, dia dah seronok. Dia berada majlis ilmu, dia seronok. Walau belum dengar ceramahnya lagi, dah seronok. Itu kita katakan sebagai timpal balas. Siapa yang cinta pada Allah, maka mudah urusan dunianya dalam mentaati Allah. Dan siapa Allah cinta padanya, Allah berikan kemanisan padanya. Tetapi ramai kalangan kita cuma mendakwa cinta Allah. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut turutan. Manusia yang cinta dunia banyak. Yang cinta dunia, walau dia tak dapat, dia terus mencintainya sampai mati. Yang bercita-cita nak kaya, ramai. Terlalu ramai yang bercita-cita nak kaya, walau dia tak dapat. Yang dapat cuma segelintir. Yang bercita-cita nak jadi jutawan, lebih ramai daripada jutawan itu sendiri. Kalau jutawan ada 1,000 orang, contohlah. Yang bercita-cita nak jadi jutawan 1 bilion. Begitu realiti. Kenapa? Dorongan mencintai dunia ada 4 faktor yang kuat. Yang pertama, syaitan dia. Syaitan akan lupakan manusia daripada akhirat. Syaitan tu akan berkata, inilah dunia kamu. Hidup kamu sekali. Kamu perlu menikmatinya. Kamu perlu jadi macam dia. Lihat seronoknya dia. Dapat bermewahan, dapat berbangga. Ramai pengikut. Ramai orang mendengar katanya. Lihat mereka. Keretanya besar. Rumahnya agam tidak terkata. Lihatlah mereka. Ada segalanya. Semua dia nak. Semua diperolehinya. Maka syaitan masuk setiap hari. Kuat. Yang kedua, ialah kawan-kawannya. Kawannya kata, jom. Ramai mana orang, kerana kawannya, maka dia mencintai dunia. Kawannya cerita. Dan yang ketiga memang nafsunya. Nafsunya. Yang ada. Nafsunya sentiasa bersetuju dengan dunia. Nafsu ni tuan-tuan takkan bersetuju dengan akhirat. Sehinggalah dia dididik. Nafsu takkan bersetuju dengan akhirat. Sebab nafsu itu tempat tumpang syaitan. Nafsu bukan tempat tumpang malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu makan, tak ada nafsu minum, tak ada nafsu tidur, tak ada nafsu untuk perempuannya. Tak ada. Malaikat dia tak akan duduk kat nafsu kita. Yang duduk kat nafsu ni syaitan. Maka seringkali kita melihat benda akhirat, kita tak akan bersetuju. Sebab itu para ulama berkata, kalau kau nak tahu benda tu baik atau buruk,
Aku acukan pada nafsuku. Kalau dia suka, aku tahu dia tak baik. Sebab Allah menyebut, inna nafsa la ammaratun bisu'. Nafsu itu memang suruh benda-benda yang buruk. Kata bila kita katakan, hari ini ibadat kita banyak halangan. Ada nafsu yang cepat bersetuju. Tu bersetuju. Okeylah, tak apa. Tapi ada orang yang dia tetap mencari jalan. Macam mana saya nak mentaati Allah? Dalam suasana terkunci ini, dalam suasana yang terbatas ini, saya tetap mencari jalannya. Kerana orang ini tidak akan izinkan nafsunya menguasai diri dia. Ya memang bila Allah Ta'ala beri kita keuzuran, Allah Ta'ala beri kita kelonggaran, tapi di situ ada ujian Allah. Bagi orang yang saya katakan memang ingin mendekati Allah, dia akan mencari jalan juga bagaimana untuk dekat dengan Allah. Dia tak dapat cara A, dia dapat cara B. Dia tetap cuba dan cari. Dia tak dapat mengaji berdepan dengan gurunya, maka dia akan bertalaki secara online dengan gurunya. Dia akan cari. Dia tak akan menyerah dalam ketaatannya pada Allah. Tapi orang yang memang nafsu menguasai dirinya, maka itulah alasan yang kuat baginya hari ini. Semua kuat. Baginya lah, tak ada kuliah, kita tak boleh dengar. Dah tak ada itu, kita tak payah. Langsung dia tak ada apa-apa keinginan. Kalau kata tak pergi masjid, maka dia pun tak pergi. Tak ada rasa dia nak lalu kat masjid ke. Kita tuan-tuan kalau lalu rumah kekasih kita seronoknya, walau tahu dia tak ada. Lalu ke? Oh seronok. Tengok bumbung tak apa. Tapi kalau kita mendakwa cinta Allah, nak lalu kat masjid pun dah tak nak lah. Lalulah walaupun kita tak boleh masuk. Lalu walaupun kita tak masuk, dan kita doakan satu hari nanti kita boleh masuk kembali. Kita kadang-kadang terus mencintai dunia dan ingin mendapatinya. Kita lalu dekat tanah, orang dah beli. Kita lalu lagi, mudah-mudahan dijual kat aku pula. Itu perasaan kita. Kita lalu rumah bini orang, bekas kekasih kita, mudah-mudahan dia bercerai lah, kahwin dengan aku balik. Ya, setengah mereka begitu. Tapi bila rumah Allah, kita tak fikir nak lalu. Dan berdoa, moga Allah Ta'ala benarkan aku masuk kembali. Kalau kerana aku dihalangkan dari dosaku, maka aku mohon taubat pada Allah. Maka aku boleh masuk balik. Kalau aku dihalang kerana kecintaanku pada dunia lebih kuat, mudah-mudahan cintaku pada Allah lebih banyak. Ya begitu kita berusaha untuk mengembalikan cinta kita. Maka Syekh Abdul Qadir kata yang cinta dunia ni ramai sangat. Saya kata faktornya 4 tadi. Ada syaitannya, ada kawannya, ada nafsunya. Bahkan yang keempat, sifat dunia itu sendiri. Yang disebut oleh Nabi, inna dunya khulwatun khadiratun. Memang dunia itu menarik. Dunia ni memang menarik. Seumpama kita melihat perempuan yang cantik, memang menarik. Masalah kita nak tak nak nombor 2, tapi tengok dia menarik. Kalau bagi perempuan pula, lelaki yang cantik, bukan masalah nak kahwin ke tak nak kahwin. Tengok dia dah menarik. Atau umpama kita melihat kanak-kanak kecil, anak kecil, lawa, tengok tu dah menarik. Dan kita tengok kereta mewah misalnya, tengok dah menarik, walaupun kita tahu kita tak boleh beli. Bukan kata tak boleh beli, masuk showroom dia pun tak boleh. Tak layak. Intar kat luar je. Tak rasa kita layak masuk dalam. Tapi kita akan tengok. Dia lalu je atas jalan raya, semua orang tengok. Semua orang tengok. Itu tarikan dunia. Kerana itu yang mencintai dunia ramai. Kemudian yang cinta akhirat sikit. Sebab nak cinta akhirat kena lawan. Semua lawan. Tentang berapa orang berani melawan? Siapa yang ada jiwa melawan? Fighter. Melawan untuk akhirat. Melawan untuk dunia ramai. Melawan untuk akhirat. Kita kalau orang kata awak tak boleh berniaga, dia berniaga juga cara haram. Sebab dia melawan untuk dapat dunia. Awak tak boleh berkuasa. Kami dah buat satu undang-undang, satu parti, satu negara. Dia akan lawan juga untuk menggulingkan kerajaan tu. Dia akan jadi fighter untuk nafsunya. Kalau katakan ni, perempuan ni sudah dipinang orang, dia lawan juga untuk didapat juga. Cara sihir ke, cara apa, tak apalah. Tapi bila akhirat, jiwa melawan kita lemah. Akhirat, jiwa melawan lemah. Kalau kita memang jenis tak terkejut subuh, kita reda lah. Dia ni bangun ke subuh, kunang. Kunang je bangun subuh. Tu terkejar-kejar setiap hari sebab kita tak melawan. Kita reda. Kalau jenis saya, kenapa payah nak bangun qiyamul lail? Sebab awak tak melawan. Awak biarkan, akhirnya
Sepanjang hidup kita tak pernah qiyam. Nak puasa, kena lawan. Ni tak lawan, bagulah isteri goreng nasi goreng dah tak lawan. Baru goreng nasi goreng tu untuk anak-anak sikit nasi. Tak lawan. Dia dulu belasak. Sebab untuk akhirat kita juga kena jadi pahlawan atau fighter. Kena lawan. Ini nama mujahadah. Melawan untuk dapat akhirat lebih susah daripada melawan untuk dapat dunia. Sebab orang melawan untuk dapat dunia, dia tak pernah rasa putus asa. Sebab syaitan bersamanya. Yang tikam nombor ekor, ditikam masa muda sampai ke tua. Saya jumpa orang tua ni, tuan-tuan. Dari muda sampai tua, dia tikam nombor ekor. Saya tanya dia, berapa kali kena? Dia cuma kena berapa kali itu, RM100. Dia dah habis RM10,000. Tapi dia tak pernah kecewa. Dia kata, never give up. Akan sampai waktu saya dapat rezeki tu. Dia terus. Terus tikam. Dia tak pernah rasa putus asa. Hebat orang tikam nombor ekor. Sebab tu kedai nombor ekor tak tutup. Tutup depan, pintu belakang buka. Ustaz, tutup lah Ustaz. Pintu belakangnya buka. Tak percaya, tanya orang tikam ekor. Dia tahu pintu tu buka kat mana. Kita ya tengok, tutup lah Ustaz PKP ni. Yelah sebab kita bukan macam dia. Tapi orang ni dia tahu. Dia ada judi taliang pula. Kita yang tak main judi pun masuk juga dalam ni. Judi taliang. Masuk nama kita sekali. Macam tu dia berjuang. Dan mereka tak putus asa. Tapi kita bila benda akhirat ni tuan-tuan, masalah besar kita ialah putus asa. Lemah. Sebab apa lemah? Sebab jiwa kita lemah. Kenapa jiwa kita lemah? Ibadat kita kurang. Mujahadah kita kurang. Sebab itu bila benda akhirat ni tak susah nak halang. Halang sikit, berpuluh orang tak nak buat. Maka tak ramai yang melawannya. Tak ramai. Tak bersungguh-sungguh melawannya. Sebab itu Allah Ta'ala suka orang yang himmah, keazaman dia kuat. Allah suka. Jadi yang nak akhirat ni sikit. Dan yang nak cinta pada Allah lagi sikit. Yang nak syurga, yang takut neraka, ya sedikit. Tapi lebih ramai daripada orang yang benar-benar cinta kerana Allah. Contoh kalau kita ambil contoh gini, dalam satu syarikat. Kita ni ada, katakan ada 200 orang pekerja. Berapa orang pekerja-kerja suka dengan kerja dia? Saya rasa lebih separuh tak suka. Tapi orang kena nak duit, kena juga. Pastilah nak bini, nak tanggung. Itu kerja asyik bonteng. Tidur masa kerja, bonteng. Sekali suruh, sekali buat. Sekali dipahat. Sekali dia mengokey. Ya, sebab tu kata tak suka. Datang kerja pun bosan. Lambat datang, muka. Semua benda kena suruh, tak reti, nak kreatif. Sebab apa dia tak kreatif? Sebab dia malas. Golongan pekerja yang kedua, gaji. Sebab apa? Dia nampak pangkat. Bonus. Dia boleh gaji besar. Jin kerja. Kalau zaman saya cikgu dulu, ada cikgu, dia sakit pun dia datang kerja. Sebab dia nampak yang tu, pangkat, bonus. Cuti pun dia tak nak cuti. Dia cakap saya, Ustaz, kalau Ustaz cuti rugi, nanti bila pencing, Ustaz tak akan dapat banyak ni. Sebab dia akan kira perkhidmatan kita. Walaupun Ustaz cuti. Oh, macam tu. Ya, dia nak benda tu, dia tak bonteng. Dia demam, tampar sini datang. Dia dapat apa dia nak. Yang ketiga yang datang kerja sebab dia cinta pada pengetua tu. Dia tak suka pada pengetua. Saya tak rasa ada orang suka pengetua. Maksudnya, dia suka pada pekerjaan dia. Dia suka pada pekerjaan. Dan dia suka pada orang yang bekerja pada dia. Orang ni lagi tak ramai. Tuan-tuan yang saya katakan cintakan dunia ramai. Yang cintakan syurga, cintakan sekian, ya mereka ni sedikit daripada jumlah ramai cinta dunia. Tapi yang benar-benar cinta Allah, mereka ni terlalu sedikit. Yang pertama, mereka ialah semua para rasul dan para nabi. Semua para nabi dan para rasul. Mereka Allah berikan kecintaan yang luar biasa. Sebab tu mereka tak kisah kalau mereka seorang. Walau mereka dipenjara, walau mereka dibunuh. Itu yang mereka lalui. Walau mereka didustakan, walau mereka dimaki hamun kerana jalan Allah, mereka tak pernah peduli. Mereka jalan terus. Hari ni tuan-tuan, kalau seorang dia maki hamun dalam Facebook, dia dah tutup akaun dia. Dia tutup dia punya akaun IG dia. Kadang-kadang kalau letak emoji marah pun, dia pun dah kelang kabut lah. Dia bimbang. Bayangkan Nabi-Nabi dan Rasul,
Sebahagian ada Nabi dan Rasul, satu negara benci dia. Macam kita kisahkan Nabi Ibrahim. Semua benci dia. Dan semua nak bakar dia. Tetapi dia ada cinta pada Allah. Tidak dipedulikan semua kebencian tadi. Dan kerana dia cinta pada Allah juga, dia meninggalkan Hajar di padang pasir, di bumi Mekah. Yang waktu itu tak ada apa. Dan kerana kecintaannya juga kepada Allah, dia mengorbankan Ismail AS. Luar biasa, ini orang cinta. Maka demikian juga Nabi-Nabi yang lain, dan khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Kerana kecintaan Nabi SAW kepada Allah, maka tidak dipedulikan apa pun ranjau duri yang perlu dilalui dalam dakwah dia. Tak peduli langsung. Terus berdakwah, walaupun terpaksa tinggalkan Mekah, tanah air dia. Tinggalkan Mekah, keluarga dia. Berhijrah ke Madinah. Dan sibuk untuk buat kebaikan dan ketaatan pada Allah. Dalam diri Rasulullah ada semua sifat-sifat yang menjadikan dia layak mendapat cinta Allah. Kemudian selepas Nabi dan Rasul, ialah kalangan para ulama yang salihin dan orang-orang soleh. Mereka ni Allah pilih. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, mereka ni tak ramai. Orang ni kalau ada, seperti logam yang amat berharga, diburu oleh semua manusia. Tuan-tuan, kita lah durian yang kurang. Durian, sebut musim durian hari ni. Durian yang jarang diperolehi, mesti harga dia mahal. Ada di India, ada satu mempelang warna ungu. Sampai pemilik dia upah berapa orang gerak untuk jaga mempelang tu. Sebab harganya mahal. Harganya mahal, berjuta. Buah mempelang warna ungu. Kalau benda-benda rare, harganya mahal. Kasut buruk Nike zaman dulu, tahun 20-an. Harganya juta. Tak boleh pakai dah kalau beli pun. Lebuk dah. Teruk dah. Tapi kerana apa? Dia benda rare. Barang-barang yang walaupun nampak tak boleh guna, dia ada harga. Bagaimana pula orang yang Allah Ta'ala sayang? Dan dia berguna pula. Doanya, keberkatannya, kemuliaannya, pasti dia akan disayang oleh semuanya. Syekh Abdul Qadir menyebut golongan yang benar-benar mencintai Allah ini satu golongan yang memang kita katakan, kalau jenis kita katakan istilah disebut golongan yang terancam, golongan yang dalam kita katakan kekurangan yang serius, amat kurang. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan cintanya cinta yang bersifat suka didapati. Dan memang sepakat para ulama wajib cinta pada Allah, wajib. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan orang-orang beriman paling sayang Allah Ta'ala. Dia cinta Allah ni bukan pilihan, bukan kata sunat cinta Allah. Tak ada ulama menyebut cinta sunat. Wajib mencintai Allah, wajib. Cuma perasaan, level cinta itu mungkin berbeza. Syekh Abdul Qadir menyebut bukan kelompok umum, kelompok khusus dengan maksud cinta yang makna sebenar. Tapi secara umumnya, orang-orang beriman, Allah dah beri cintanya kepada Allah. Cuma cinta ini akan meningkat dengan ketaatan dan berkurangan dengan maksiat. Tapi kita wajib mencintai Allah dan Allah suruh. Kerana itu dalam Al-Quran Allah menyebut sifat-sifat golongan yang Allah cinta. Dengan maksud orang beriman kena bersifat demikian. Di antaranya bila Allah Ta'ala menyebut, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu benar-benar cintakan Allah, kamu kena ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita ikut Rasulullah, ya, tiada khilaf padanya, wajib. Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapat cinta Allah. Maka cinta Allah itu wajib. Yang kedua, bila kita baca Al-Quran, Allah menyebut golongan ini, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang buat baik. Maknanya wajib kita buat baik. Sebab kita dah sebut tadi, wajib cinta pada Allah. Dan apa yang menyampaikan cinta kita pada Allah, maka wajib kita buat. Itu melakukan kebaikan. Wajib orang beriman buat benda baik. Tak ada buat benda jahat. Maka Allah suka orang buat baik. Maka level kita berbeza. Banyak mana kita buat baik dalam hidup kita setiap hari. Kalau tuan-tuan boleh tulis, banyak mana kebaikan kita buat hari ni? 2, 3, 4. Ada orang mungkin sepenuh hari dia buat baik. Kalau kita sepanjang
Ya, kita duduk rumah senang mencatat, menulis. Apa kebaikan hari ni? Sama ada kebaikan untuk diri kita atau kebaikan pada orang lain. Oh, hari ni saya hadir majlis ilmu satu. Lepas tu saya baca Quran. Lepas tu saya solat duha. Lepas tu saya berselawat, kan ni hari Jumaat. Saya banyakkan selawat. Lepas tu saya baca surah Al-Kahfi. Lepas tu saya duduk tempat solat saya lebih awal. Sebab ni hari Jumaat. Kalau Zuhur ke satu suku misalnya, saya pukul 12 dah duduk tempat solat. Macam saya pergi masjid awal kalau hari Jumaat. Saya berpakaian putih, saya mandi sunat Jumaat. Ia tetap sunat, mandi sunat Jumaat. Maka kita senarai, Masya Allah, ada hari ni ada 50 kebaikan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Rasulullah dah ajar kita, kalau nampak ada kebaikan kita buat, syukur pada Allah. Faliyahmadillah, syukur pada Allah. Esok kita tengok pula, boleh tak lebih sikit? Kalaupun tak sama. Alhamdulillah, esok hari Sabtu saya dapat buat 51 kebaikan. Apa yang satu lagi? Saya hantar kari pak jirang sebelah. Oh, 51. 52 pula lusa. Saya hantar kari pak jirang sebelah dan jirang yang dua belah dia. Oh, kita makin banyak buat baik. Maka itu tanda Allah cinta. Sebab cinta pada Allah ini menjadikan kita makin tambah kebaikan. Yang ketiga, bila Allah sebut dalam Quran, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang bertaubat. Maka sejauh mana kita tuan-tuan bertaubat setiap hari? Baik dengan solat taubatnya atau dengan istighfarnya. Suka Allah, Allah suka orang taubat. Kita rasa kita ada dosa ke tak, itu hal yang kedua. Dan bila Allah kata Allah suka orang bertaubat, maknanya kita semua ada dosa. Sebab itu Allah kata Allah suka orang bertaubat, sebab kamu ada dosa. Maka kita taubat. Dan bila Allah sebut lagi, Allah suka orang yang mutatahirin, yang suka bersih. Lalu kita bersih bilik kita, bersih rumah kita. Kita bersih diri kita, pakaian kita, penampilan kita. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu lawa. Allah suka yang cantik. Tuan-tuan, kereta kalau kita tengok, kereta, kenapa kita minat? Sebab kereta tu lawa. Dia lawa sebab apa? Catnya berkilat. Lagi dalamnya Masya Allah, full leather sheet. Full leather seatnya, sekian-sekian, lawa lah. Allah suka orang beriman yang lawa. Bukan lawa maksud tuan-tuan kita buat pembedah muka. Bukan maksudnya kita bersihkan diri kita. Allah sebut dengan perkataan mutatahirin, yang suka menyucikan diri. Sentiasa berwuduk, sentiasa mandi. Awal mandi junub, tidak menangguhkan mandi junub kita. Dan senantiasa penampilan pakaian kita, pakaian yang nampak bersih. Waktu kita bertemu dengan kawan-kawan kita, apatah lagi waktu kita beribadat kepada Allah. Mentang-mentang solat kat rumah, baju pagoda. Baju pagoda pakai. Allah tak suka penampilan seumpama itu. Walau harus. Kerana kalau kita cintakan Allah, apakah kita jumpa kekasih dengan pakaian yang lebih kurang? Tuan-tuan cerita nak jumpa kekasih, paling lawa kita pakai. Kita tidak akan malukan kekasih kita. Maka bila kita menghadap Allah, ialah nampak satu perbezaan. Jangan kalau jenis telekong ni, 6 bulan tak basuh telekong. Kalau ini muslimah. 6 bulan, ialah tahulah telekong Siti Khadijah. Tapi kalau tak basuh 6 bulan, dia dah tak jadi telekong Siti Khadijah. Dia telekong lain. Mungkin dah jadi telekong Batman. Dah hitam dah. Sama juga kita. Kita pakailah kopiah jenis apa. Bukit Mertajang ke apa. Dah sampai dah berkarak dah. Tak betul. Tapi kalau tuan-tuan tengok ada orang bila cerita bab akhirat ni zuhud sangat zuhud. Tapi kalau bab dunia, Allah kan suka kita tengok nikmat. Padahal hal akhirat tadilah kita buktikan nikmat tadi. Nikmat yang Allah beri kita kena buktikan dalam buat benda akhirat. Jangan dalam buat benda dunia kita kata Allah suka kan kita zahirkan nikmat. Benda akhirat lagi Allah suka. Kalau saya bagi orang saya sayang tu jam, dia tak pakai waktu jumpa dengan saya. Tapi dia pakai waktu jumpa dengan orang lain. Maka saya tak akan suka dengan hadiah saya beri pada dia, cara dia menghargainya. Saya suka kalau saya beri pada dia pakai depan saya. Maka saya tengok, oh inilah pemberian saya. Tapi kalau saya beri jam, dia tak pakai depan saya, kat orang lain semua dia pakai. Sama juga Allah beri nikmat. Kita patut pakai di hadapan Allah. Dalam solat kita, dalam ibadat kita. Dan urusan kita beribadat pada Allah.
Maka barulah menunjukkan kita menghargai nikmat. Dalam musim korban, kita pun korban yang paling baik sekali. Taklah cari paling murah sekali. Mana murah sekali? Mana murah sekali? Jangan. Cari mana yang paling berkualiti. Mana yang lebih baik. Ya, hari ni orang kata, Ustaz, kita nak korban kat mana? Ada kata korban kat Mekah. Ada kata nak korban kat sini. Mana yang lebih afdal? Tetapi asas afdal korban di tempat sendiri. Bukan di Kemboja, bukan di India, bukan di Mekah, bukan. Korban yang paling afdal, korban di tempat sendiri, kan ia syiar kita. Nabi SAW tak pernah pun suruh sahabat-sahabat pergi korban kat Mekah belaka. Atau pergi korban sekian tempat. Tidak. Kita berada di mana? Sebagaimana kita bayar zakat. Tuan-tuan duduk mana? Bayar zakat di situ. Maka bila saya berada di Malaysia, saya berada di tempat saya akan korban di sini. Dan saya akan usaha. Susah-susah sangat korban, Ustaz, saya dah hantar ke Kemboja. Tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan tak dapat pahala agihkan pada kawan-kawan. Tuan-tuan tak dapat kelebihan syiarnya. Tak dapat. Jadi bagi dah korban. Bukan begitu korban yang sempurna. Kalau kita boleh buat dengan sempurna. Ya, kalau saya katakan saya boleh buat dengan sempurna, saya boleh bagi pada saudara mara saya. Bukankah kalau kita tahu daging korban dia bagikan 3. Satu untuk kita sendiri. Satu untuk diberikan pada kawan-kawan kita. Satu diberikan pada fakir miskin. Itu yang Rasulullah SAW ajar pada kita. Sebab dalam korban itu bukan sekadar kita katakan simpati pada fakir miskin, tetapi juga satu cara kita ta'aluf, berkasih sayang dengan saudara kita. Sebab kita, tuan-tuan, bila kita nak beri hadiah pada kawan-kawan kita, kita cari sempena. Hari jadi dia, ulang tahun dia, sempena naik pangkat. Kalau beri macam tu, macam tak berapa, kita kata diingati. Maka korbanlah salah satu hari cara kita menghargai kawan-kawan kita. Sahabat-sahabat kita. Sampai kat rumah dia 1 kilo, 2 kilo. Jadi sebegitu. Setiap bila pula kita ada kawan kat Kemboja pula. Atau kawan dekat India. Ya, bukan saya kata tak boleh, tak sah, tak. Kita bukan bercakap tentang hukum. Kita bercakap tentang roh. Dan kita bercakap tentang afdaliyah. Afdaliyah korban, kemuliaan korban. Ya, kalau kita boleh membuka arah tu. Allahumma illa mereka memang tak boleh sangat, Ustaz. Tak boleh. Tak boleh langsung. Dengan SOP ketat. Masjid surau pun tak nak handle, Ustaz. Payah rumah sembelihan pun tak cukup. Sebab sehari cuma 5 ekor. Kalau kambing 10 ekor. Maka sukar. Maka barulah kita alih ke lain. Walaupun begitu saya katakan, di sini tetap kecil ruang untuk kita korban. Carilah ruang. Kalau kita biasa seekor, boleh sebahagian pun okey. Begitu kita mencari ruang-ruang kebaikan yang Allah Ta'ala perintah kepada kita buat. Fasalli li rabbika wanhar. Maka sembahyang, kemudian korban. Tuan-tuan, hari ni sembahyang raya, korban, tapi tak ada korban. Tak ada. Ada sakmu jauh. Kita tak dapat melihat, menikmatinya. Secara umumnya. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah suka orang yang bertakwa. Maka terus mengikut perintah Allah sehingga kita menjadi orang bertakwa. Ini golongan yang saya katakan, walaupun orang yang benar-benar cinta pada Allah memang tak ramai. Tetapi semua orang beriman berhak mendapat cinta Allah. Melalui cara Allah beritahu dalam wahyu, inilah golongan yang Allah suka. Dan kita nak mendapatkan benda ni. Apatah lagi kita tahu cinta pada Allah ni wajib. Dan kalau kita kata wajib, kita akan buat berdasarkan kemampuan. Tuan-tuan, sembahyang wajib. Semua tahu? Ya. Apakah kita sembahyang dengan sempurna? Tak. Tapi kita tak pernah tinggal. Okay, saya mengaku saya sembahyang tak sempurna, tapi saya tak pernah tinggal. Saya terus memperbaiki. Kerana bila sebut cinta pada Allah wajib, maka sembahyang tu wajib. Tapi level sembahyang kita mungkin berbeza. Ada yang sembahyang lebih khusyuk, lebih itu dan ini. Saya berpuasa. Kerana itu Allah wajibkan. Maka Allah menyebut sifat-sifat yang menjadikan kita cinta pada Allah. Banyak mana kita dapat itu hal yang seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallaha yuhibbu wallahu yuhibbus sabirin. Allah suka orang sabar, maka saya nak sabar dalam semua urusan saya. Allah sebut dalam Quran, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan Quran Allah sebut lagi, Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang adil. Maka saya nak berlaku adil pada anak-anak saya, berlaku adil pada rumah tangga saya, berlaku adil pada jiran tetangga saya, pada sahabat-sahabat saya. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili saffa.
Allah suka orang yang berjuang pada jalan Allah dalam satu saf dengan kesatuan. Bukan masing-masing berjuang pada jalan Allah seorang-seorang. Ya. Kita kalau boleh buat kumpulan untuk berjuang pada jalan Allah, lakukan. Allah suka. Jangan berjuang seorang-seorang. Kita tak mampu buat perjuangan ni seorang-seorang. Kalau dah ada tempat perjuangan Islam, kita bersama mereka. Untuk berjuang pada jalan Allah, untuk apa? Dapat kasih sayang Allah. Dan Nabi SAW juga mengajar pada kita untuk berusaha mencari cinta pada Allah. Dengan sabdanya, Habun nas ilallah anfa'ahum linnas. Orang yang paling Allah sayang, yang paling beri manfaat kepada orang ramai. Jadi hidup tuan-tuan, biarlah banyak beri manfaat pada orang ramai. Maka bila Syekh Abdul Qadir menyebut, tidak ramai orang yang benar-benar sayang Allah, bukan bermaksud menafikan usaha untuk kita menyayangi Allah. Kalau kita kata tak ramai orang berjaya, maka orang yang mencuba terus ramai untuk berjaya. Tak ramai yang mendapat cinta Allah yang sebenar dengan makna sebenar, melainkan para Nabi dan Rasul. Kita terus mencari. Namun kita tak boleh berputus asa dengan kita membaca sifat-sifat yang Allah suka, dan apatah lagi kita tahu cinta Allah ni wajib, maka kita pun buat. Lama kelamaan kita akan dapat sebagaimana Nabi sebut. Bila ada orang dia dapat waktu dia nak mati, waktu itulah malaikat maut turun, dan malaikat maut menyampaikan salam daripada Tuhannya dan menunjukkan tempat baiknya di syurga. Dan ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Last kali kita akan dapat juga cinta pada Allah. Pada hari yang Rasulullah kata orang beriman, dia cinta bertemu dengan Allah, dia tidak mahu lagi kembali ke dunia. Bila saya katakan malaikat maut turun dan beritahu bahawa Allah sampaikan salam dan tempat kamu di syurga, Allah redha pada kamu, dan malaikat maut berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah pada Tuhanmu dengan keadaan disayangi dan dicintai. Kamu sayang Allah, Allah menyayangi kamu. Maka jadilah kamu hamba-Ku yang sebenar, masuklah syurga-Ku. Ini ucapan dan ungkapan yang akan didengar oleh orang beriman hampir kematian dia. Maka akhirnya kita juga mendapat cinta Allah. Artinya kita berusaha, jangan, saya kata kalau ahli dunia tak pernah kecewa berusaha dapat dunia, kenapa ahli akhirat kecewa ataupun cepat berputus asa untuk mendapat akhirat? Sedangkan jalan akhirat jauh lebih luas untuk diperolehi. Sedangkan jalan dunia sebenarnya nampak luas tapi sempit di hujungnya. Bukan jalan mati di hujungnya. Akhirat nampak macam sempit tapi sebenarnya luas di hadapannya. Bukan jalan itu terus ke syurga Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.